أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bertemu kembali kita bersiaran malam ni. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang sudi mendengar penyertaan kisah benar saya sepanjang perjalanan saya dari tahun 1998. Dan sebelum itu saya pohonkan saya memohon semoga Allah merahmati semua para sahabat agar dilimpahi dengan kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan dipermudahkan kehidupan seharian. Dan saya bacakan Al-Fatihah untuk para sahabat semua malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga para sahabat semua diberikan keampunan Allah dan dipermudahkan kehidupan hari mendatang. Semoga diperkuatkan hati, diteguhkan iman agar sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan rajin-rajinlah mentalaah ataupun membaca Al-Quran. Itulah yang saya pohonkan. Hari ini minta maaf sebab semalam sepatutnya saya buat satu di video, tapi disebabkan semalam hujan terlampau lebat, so saya tidak dapat bersiaran malam tadi, so saya ganti ke malam ni. Dan cerita dan topik dia adalah masih yang sama, iaitu kisah awalnya kenapa saya didatangi ketika saya di Pamvilla. Ada alif besar dan alif kecil. Dan sebelum tu saya akan ceritakanlah sejarah-sejarah sebelum itu, sebelum terjadinya peristiwa alif besar alif kecil pada hari Jumaat. Seperti semua sedia maklum bahawa di awal tu saya selalulah buat on spiritual punya ni, spiritual healing. Kata orang juga tu tak pergi cuba tolong orang, ubat orang. Ya, itu pada awalnya macam tu. Memang saya banyaklah pergi tolong orang sakit, saya pergi tolong. Selalunya melajukan kawan lah. Kawan cakap, aduh ni sakit lah Izan, boleh tak? Yalah, nak kira dari awalnya saya ni background tu tak adalah macam tu sangat. Tapi cuma mungkin saya nak kata macam mana lah. Sebab masa saya di Keramat, masa saya pernah duduk di Keramat dulu, dan sebab tu tahun 97. Nah, ketika tu saya selalu berulang alik di Kuala Lumpur, Korea, masa tu. Sehinggalah pada satu malam ketika selepas saya sembahyang tahajud di dalam rumah saya duduk, rumah tu double story. So di tingkat atas tu, dekat family hall tu, saya selalu solat kat situ lah. So yalah, sembahyang malam. So malam tu saya sembahyang, setelah habis sembahyang dah buat semua, jadi di hujung mata, kalau kita pandang depan, kita akan nampak apa yang ada sebelah tepi kita. Kita boleh tengok beli kiri atau kanan mata kita nampak what is side dia, kita akan nampak. Jadi semasa solat tu, dah habis solat tu, kita dah beri salam kanan, kiri semua. Lepas tu saya dah buat tu semua. Jadi saya nampak
ada satu, macam mana kita sebut, lembaga hitam lah, bukan lembaga hitam, satu figura yang berjubah berwarna hijau. Dia duduk betul-betul di tangga naik ke family hall tu. Sebab saya dari situ, so kita nampak lah siapa turun naik, kita akan nampak. Jadi saya nampak figura tu berjubah hijau. Tak lama lah, bukan 3 second, 4 second, saya nampak. Kita akan nampak apa yang ada. Jadi tak apalah, saya pun terus solat. Itulah permulaan segala-galanya untuk frasa ini. Dan semasa di Bambila tu, seperti saya ceritakan tadi, selepas solat saya didatangi. Bagi saya senyap tu, saya tak tahulah saya mimpi ke apa, saya tak tahu. Tapi huruf alif dan huruf alif besar, alif kecil. Dan ketika itu perjalanan saya selalulah saya banyak menghabiskan masa dengan Simon, kerana ialah memberi ikhtiar untuk Simon, dan at the same time saya juga membantu. Seperti yang saya beritahu tu, Hamzah dengan satu kawan Cina dia tu, saya dah ingat nama dia Bobby. So dengan Bobby, so masa tu saya pernah didatangi oleh anak buah saya sendiri. Masa tu di Taman Maluri, dan saya duduk di satu kondominium ke apartmen, tak tahulah. So kat situ, jadi saya didatangi oleh anak buah saya. Dia cakap ada orang yang minta tolong. Dia budak tu adalah student IPTA ataupun private college lah. Private college. Dia cakap dia minta tolong sebab apa? Dia kata mengikut kata Mizan lah, dia cakap budak tu dirogol oleh bayang-bayang. Jadi bila Mizan beritahu saya macam tu, saya pun susah nak terima dengan akal fikiran kita yang waras ni. Mana boleh bayang-bayang rogol orang? Itu yang saya cakap, Mizan tak apa, nanti beritahu dia, Mizan bawa dia datang jumpa. So alhamdulillah hari tu masa dia datang, sebab Simon most of the time dia akan ada dengan saya. So pada hari tu dia datang, saya cakap okay, you tunggu dekat swimming pool. Sebab swimming pool tu tepi tu ada tempat rehat kan, ada tempat tu teduh, ada meja semua, so ada shade semua. So cakap you tunggu kat situ, nanti I datang jumpa situ. So memang saya kat situ lah, dia jawab kat sana. So tengok Mizan pun datang. So dia datang dengan Mizan dengan 2 perempuan. Dia muda lah. Saya ingat masa tu umur dia, ialah student, habis tinggi pun 20, 19, 20 macam tu lah. So dia datang jumpa saya. Simon pun ada, John Andrew pun ada. So jadi saya tanyalah dia, kat budak perempuan tu, apa cerita sebenar, apa masalah dia. So dia pun cerita. Dia cakap dia adalah kenal satu lelaki ni. Tapi biasalah kami muda-muda ni selalulah pergi dengan muzik kat klub-klub semua. Masa tu dia selalu pergi dekat klub di Ampang. Di Ampang. Di kawasan Ampang mana? Bukan, saya pun tak tahu. Dia cakap kat Ampang lah. So cakap dia, apa yang jadi? So saya dah kerja sana, dia cakap. So saya dah kerja sana je lah, situ. Jadi owner tu rapat dengan saya lah, dia cakap. Okay. So dia bercerita, bila dah rapat tu, so biasalah, dia tertarik dengan tu, owner tu tertarik dengan dia. So okey lah, jadi owner dia siapkan satu tempat untuk dia tinggal dengan kawan dia ni lah. Jadi biasalah, bila macam tu, toke tu, dia bos itu ambil kesempatan kat dia lah. Ambil kesempatan kat dia. So ialah mula-mula tu menolak lah. Tapi akhirnya nak tolak macam mana kan? Dia tak apa, saya cakap okay, dia pernah cerita tu. Jadi sekarang ni apa masalah dia, saya cakap. Masalah dia sekarang ni, dia cakap, kalau dia tak datang, ada satu benda tu akan datang. Benda tu akan datang. Dia akan datang dalam bentuk bayang-bayang.
dalam tengah hari. Bila tingkap kat rumah tu, ada cahaya masuk, bayang-bayang tu akan masuk dalam tu, dan bayang-bayang tu akan bersama dengan dia. Dan dia akan merasa seperti mana orang biasa melakukan intimate punya 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 keadaan. Oh, saya cakap, oh ini, saya cakap, saya pun first time lah saya dengar ni cakap tapi dia cakap, saya minta tolong, dia cakap, saya nak minta tolong macam mana ni, sebab apa saya tak tahan. Mostly every day dia akan kena macam tu sampai dia dah tak tahan. So kawan perempuan dia tu pun cakap, saya pun pernah nampak. Dia cakap, abang, masa tu dia pergi saya, abang, saya nampak bang, bila bayang-bayang tu apakan kawan saya ni. Jadi saya tak boleh buat apa sebab dia lah bentuk bayang-bayang. Okey, cakap tak apa. Jadi saya cakap tak apa. Kalau macam tu kisah Hana, dia pun tak cerita tah lelaki tu macam mana, apa dia tak beritahu saya. Dia cakap bos dia lah, toke dia je. Jadi saya pun cakap, Allahu Akbar. Saya mendengar lah, saya ada tu. Jadi saya pun cakap, saya pun start baca Al-Fatihah semua. Jadi saya minta, ya Allah, tunjukkanlah apa sebenar ni. Jadi bila tunjuk sebenarnya, jadi saya boleh gambarkan, saya cakap tu, bos kau ni, dia macam ni kan. Betul bang. Okey, yang paling ketara yang you akan nampak pada dia adalah dia ada pakai loket yang gambar Buddha. Saya cakap, lepas tu dekat tangan dia ada tattoo gambar Thailand punya apa tu, macam sami tu dekat belah kanan dia. Cakap, betul bang, dia cakap, itulah dia. Jadi apa yang saya gambarkan tu benar lah. Okey, saya cakap macam ni. Saya ingat hari ni saya tak dapat lah nak pergi, nak selesai sebab ini nak pergi ke rumah you. Saya nak tengok sebab apa, rumah tu dia yang bagi you tinggal. So I tak boleh nak tolong dari sini. So I nak kena pergi ke tengok rumah you, baru I boleh tengoklah apa yang boleh saya buat masa situ. Nak lock benda tu. So okey lah. So saya janjilah, besok saya cakap, besok saya akan datang. Saya cakap, Simon, are you free Simon? Tomorrow we go to see to this girl's house. We try to help them lah. Dia cakap, Simon, okay, why not? We just go there. Okay. Sebab Simon pun tertarik lah kan, sebab dengar-dengar macam tu. Sebab benda ni cerita tak masuk akal. Bayang-bayang apa bersama dengan manusia. Saya pun tak boleh terima. Tapi bila gambaran saya dah dapat gambar orang tu macam mana tu, dia bentuk badan dia macam mana dan tattoo dia dan ni, bila gambar tu saya dapat match dengan tu, saya cakap okey. Saya cakap ini bukan, ini memang seberang punya lah, ni memang dari Siam punya. So kita tengok apa yang ada kat dalam rumah. So the next day tu saya pergilah dengan Simon, pergi rumah dia. Saya cakap saya tingkat 3 apartment tu. Saya tengok, masuk dalam rumah saya, Simon, anak buah saya tu Mizan ada. So dengan budak tu. So kita pergilah tengok. Tengok. Masa tu lah dah pukul 2 lebih lah, matahari terik lah. Jadi saya cakap tak apa. Sekarang ni cakap, you nak apa? Saya kalau boleh saya nak tutup semua ni bang, saya tak nak lagi dah. Dia cakap, okey lah kalau tak nak lagi. Habis bos kerja macam mana? Kalau boleh nak hindarkan lah. Cakap boleh, kalau nak hindar boleh, insyaAllah. Cakap dia, saya tak janjikan apa-apa, tapi saya akan cuba bantu mana yang termampu lah. Jadi saya pun cakap, Simon, you duduklah Simon, I try to help this one first. So saya pun mulalah buat, saya doakan lah, tu je lah. Apa yang saya tahu saya buat je lah. So dah lepas tu cakap, okey, nanti you tengoklah apa keputusan dia besok macam mana. Sebab hari ni cakap, saya buka semua tingkap tu, saya buka langsir-langsir dia biar cahaya masuk. Cakap tak apa, ni biar dia bersihkan tu. Saya dah cakap tak apa, buka je. Nanti malam-malam dah petang lah, tutup lah, takut nanti nyamuk ke apa kan. Okey lah. So the next day tu, saya cakap, saya telefon. So dia beritahu lah, Alhamdulillah bang. Dia cakap, sebab dia pergi kerja, dia cakap, bos pun perang saya macam dia menyampah. Dia mula ada perasaan menyampah dekat budak tu lah. Kalau macam tu, Alhamdulillah lah. Dia dah mula tak suka kat you. Okey. Lepas tu, masa tengah hari ada apa-apa tak? Dah.
Tak ada lagi dah. Tak apa, ini baru first day cakap dia. Mungkin tak tahu, mungkin hari dia tengok macam tu, the next day dia mungkin tak nak buat lagi. Kita tengok dalam 2-3 hari ni, cakap dia. Okey bang, nanti saya tengok macam mana. Kalau ada apa-apa masalah lagi, saya beritahu abang lah. Okey lah. Dah masuk 3-4 hari tu dia beritahu, alhamdulillah bang, sekarang semua dah selesai, tak ada apa. So saya cakap dia, okey kalau semua dah bersih ni, okey, kau berhentilah kerja tempat tu. Cakap, you berhenti kerja tu, kerja tempat lain. Sebab dia buat part time lah, dia buat part time. Cakap, you berhenti, cari lah tempat part time tempat lain. But the first thing you have to do, cakap dia, you taubat lah. You taubat dengan atas perbuatan itu, you menyesali, you minta ampun kepada Tuhan lah. Itulah saya cakap, itu yang saya tolong dia. Tapi kes dia memanglah bagi saya tu kes yang tak masuk akal lah. Itu kes yang, tapi banyak lagi kes-kes lah. Jadi tak payahlah, itu kes yang, itu cakap dia, saya nak ceritakan kes-kes yang tak masuk akal. Tapi ia benar-benar berlaku. Jadi kita berbalik cerita alif besar, alif kecil. So, apabila saya dapat alif besar, alif kecil tu, okeylah, saya akan menjalani rutin saya lah. Saya adalah kawan-kawan, ada seorang nama tu Bukhari. Lepas tu Bukhari ni ada kawan dia Zul, duduk Gombak. Zul tu ada kedai motor, tak silap saya pernah pakai kedai. Tapi saya lupa macam mana saya kenal grup ni. Okey. So pada suatu hari saya tak tahu siapa yang beritahu saya, dia cakap ada satu grup dari Shah Alam nak jumpa saya. Saya cakap, kalau nak jumpa saya boleh, tak ada masalah, tapi kena jumpa saya kat kawasan sini lah. Masa duduk di Taman Maluri. Taman Maluri tu dekat apartment tu lah. Kau nak jumpa saya kat sini lah, sebab saya malas lah nak keluar. Because masa tu saya tak boleh nak keluar sebab apa? Isteri saya dah kelangkawi. So saya tinggal situ lah. Saya cakap saya tak boleh pergi jauh lah, cakap dia. Certain time boleh, cakap dia. So dia pun bawa janji. So dia fix the date. Tapi saya lupa macam mana saya jumpa dia tu. Macam mana orang perantaraan tu, saya lupa. Memang saya lupa. So jumpalah kita petang tu. So ramailah datang tu di grup dia. Ada dekat 12-13 orang. So kita duduk kat kedai satu mamak. Kedai mamak tu biasalah mamak. Lepas tu mamak kan biasa pasang-pasang meja kat koridor kan. So satu side tu kita duduk lah, banyak lah. Ada 3 meja tak silap saya. So datanglah grup ni. So tak apalah, kita sampai kenal. Cakap ni saya di Shah Alam, Lan. Dia cakap, ni siapa? Ni Adi. Ni siapa? Ni siapa nama? Zul. Ramai lagi lah. Ada, saya ingat nama tu. Ada 3 tu. Budin ada. Lepas tu Zainuddin ada nama dia. Lepas tu siapa lagi? Itulah nama-nama tu yang saya ingat lah. Yang lain tu lupa. Ingat muka tapi tak tahu nama, lupa dah. Dah lama kan. So sembang tu. Dan dia punya ketua tu lah, Lan tu tanya, ni saya nak tanya ni. Dia cakap, kami ni dapat indication, dia cakap ada barang turun, tapi dia turun kawasan ni. Dia cakap, tapi bila kawan-kawan saya dah buat survey, dia dah buat search, dia rupa dia dah hantar orang dia. Dia tahu benda tu turun. Saya tak tahu macam mana dia tahu, macam mana dia beritahu, saya pun tidak tahu. Jadi saya nak pastikan benda tu betul-betul ada. Yang turun tu betul ke awak, dia cakap. Dia cakap, oh iya ke? Saya tak tahu juga dia. Dia cakap, benda ni dah turun, dia cakap. Tapi dari resikan kita, sebab dia ni, resikan dia, maksud dia maybe dia buat scanning ke. Macam dulu kan banyak orang cakap, scan sana, scan sini lah. Macam tu lah. Kita dah scan, kita tahu benda ni dah turun sini. Dan bila kita ada jejak, kita nak pastikan, adakah you yang dapat benda ni, dia cakap. Yelah, cakap dia. Kalau you cakap macam tu, ni kan kawan ramai ni, okay, you scan lah, cakap dia. Dia scan. Okay, dia scan. Dia cakap, wah, seorang scan ni. Okay. Dia cakap, yes, confirm benda ni ada kat you. Okay, betul. Apa benda tu? Dia cakap, pedang tu turun. Oh, pedang. Okay. Sebab bagi saya tak tahu. Sebab yang saya tahu, yang saya nampak adalah alif besar, alif kecil.
Tapi yang ni cakap pedang. Saya pun fikir juga. Oh, ya ke cakap dia. Ada ke sini? Ada dia cakap. Jadi cakap dia, pasal apa sebab you group you ni nak cari saya ni, nak tahu benda ni. Cakap, wah, benda ni bila you dah dapat kayu, you kena serahkan pada dia lah. Oh, macam tu ke? Tu saya tanya, kalau benda tu turun pada saya, kenapa? Tak cakap, kalau benda tu ada, kenapa tak turun ke awak? Kenapa dia turun pada saya? Oh, ini memang dia turun kepada orang lain, tapi orang tu kena hand over kat kita. Oh, macam tu. Kalau macam cerita, kalau you rasa benda tu seperti apa awak dakwa, ambil lah. Ambil je. Kalau awak tahu nama dia apa ke, you panggil lah, so ikut you. Saya pun tak tahu cakap dia. Saya memang terbanyak bila saya terbanyak lah bila cakap macam ni. Dan saya tak sebutkan lah apa yang saya dapat. Apa yang saya tu saya tak tahu. Saya tahu yang turun tu ada alif besar, alif kecil. Itu yang saya tahu. Tapi bila dia sebutkan benda tu adalah pedang, saya tidak dapat nak digest benda tu. Terus saya cakap, kalau betul ini tak apalah. Ambil lah cakap dia. Kalau you boleh ambil lah. Kalau itu you cakap you punya, ambil. Tak ada masalah. Saya pun tak ada apa cakap dia kan. So itulah mula kita punya perkenalan kawan ni. Jadi lepas tu okeylah. Mulalah silaturahim kita berkawan. So kadang-kadang saya pergi kat dia, kat Shah Alam tu, jumpa sana. They become very close lah after that. So lepas tu bila saya dah pergi ke Langkawi, okeylah. Saya pun beritahu dia orang lah, saya akan ke Langkawi cakap dia. Mula-mula tu nak pergi untuk short period lah. 2-3 bulan kan, because cuti sekolah and year end. So nak pergi Langkawi. Lepas tu bila saya cakap nak terus menetap, saya cakap dia orang lah, sorry lah cakap dia, lepas ni I akan tinggal sini lah. So macam tu lah. So persahabatan tu mula macam tu. So saya kenal semua, dia kenal saya semua kan. Itulah saya kenal dia. Jadi bila dah sampai di Langkawi tu, yalah, kita dah kawan kan. So bila saya dah dapat Islamkan saya, bukan saya Islam tak. Bila saya telah dapat meyakinkan Simon dah masuk Islam ni, saya beritahu dia orang, cakap alhamdulillah, cakap dia. Sebab saya pernah beritahu dia Simon tu kan. So pernah jumpa sekali kot, tak silap saya, kat Kuala Lumpur, Simon dan dia. So cakap lah, Simon alhamdulillah selama ni dengan saya, alhamdulillah pun dia anak-anak dah masuk Islam dah, cakap dia. Lepas tu setiap kali yang dia orang ni convert, embrace Muslim, saya akan beritahu dia orang. So dia seronok lah dengan perjalanan yang saya buat ni. So sampai perjalanan tu, dia tahu semua, saya beritahu dia. Simon, Aunty Lily, Joshua. Lepas tu yang kes Don pun saya ceritakan pada dia. Lepas tu kes Don pun saya beritahu kat dia. Hinggalah sampai pada satu hari, dia cakap dia kawan dari Shah Alam nak datang jumpa saya di Langkawi, nak melawat lah. Nak melawat. So saya tanya dia, nak melawat? Okey, sini Langkawi pusat memang tempat pelancong kan? Tak, cakap kita nak jumpa you lah, dah lama tak jumpa. Saya cakap okey lah, cakap dia. So dia pun arrange lah the trip. So ramai lah datang. Yang dia arrange tu ada kat 20 ke 30 orang. Ramai lah. Sebab lah dia grup dia besar kan. Grup dia besar. Tapi dia ni nak cakap cerita hal bab kaji diri, mengenal diri ni memang tip-top lah. Memang tip-top. Jadi tak apalah, itu bahagian dia kan. So okey. So dia pun datang Langkawi. So bila sampai Langkawi tu, dia cakap okey, I dah dekat Langkawi ni. Dia cakap dia sampai pagi kan. Pagi cakap okey, macam mana? So nak pergi mana ni? Sebab sebelum tu kita pun dah beritahu Kamarudin, cakap grup from KL ni nak datang Langkawi. Dia cakap okey lah. So dah booking bilik semua. Jadi ada yang sampai tu, ada yang terus pergi shopping dulu, ada yang pergi ke
Mahkamah Suri. So dia tu lepas tu dia pecah sebab masing-masing ada kereta kan. So berpecah lah dia orang. So dia dah beritahu kemudian dia cakap dia nak makan tengah hari dekat Awana. Okey lah. Sebab kita pun dah ready. Saya pun dah beritahu Amin, saya dah beritahu Simon. Masa tu saya dah, kemudian of course lah dah tahu. So kemudian dah siapkan table lah untuk lunch. Okey, alhamdulillah lah. So saya cakap dia, tak apa. So saya cakap dia, nanti tengah hari kan I join lah, because I nak kena ambil anak dulu. Cakap lepas selesaikan kes anak kan I datang lah. Tapi I cakap secepat mungkin lah saya cakap dia. So lagi pun as you said just now, ada yang pergi kat shopping dekat mana apa tu, ada kedai beli coklat tu lah. Lepas tu ada yang pergi Mahkamah Suri. So tak tahu berapa ramai dari situ. Okey lah cakap dia. So kita pun janji lunch sana. So saya pun pergi sana. Rupa-rupanya dia orang semua dah sampai. Yang datang tu dia terus pergi yang tak pergi ke mana-mana tu terus pergi ke Langkawi lah. Pergi Awan apa tu Malai. So kemudian dah siapkan table lah. Ada 1, 2, 3, 4 kot. 4 ke 3 table lah. Dia memanjang macam tu kan. So satu table ada 4 orang. 2, 4, 4 ketiga 12. Min ada 3 table. Ada 3 table. So satu table memanjang, panjang tu dipanjangkan. So siaplah si Ronnie dan tablecloth dia semua. So setting lah tu. So saya pun sampai, saya tengok situ. Semua dah sedap borak lah. Semua sedap borak. Semua sedap borak. Tengok Simon pun dah sampai situ. Amin pun dah sampai situ. Jadi yang lain tu kan kawan dia orang lah. John tak ada sebab anak dia tak bawa sebab tengah hari kan. So sampai yalah, setting tak ada, terpaksa lah duduk satu kursi lain. Amin hari tu kayak ada 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri, saya duduk tengah. So I'm the orang ke-13 lah. Nak jadikan cerita. So duduk. So sembang lah cerita pasal Simon. Yalah, Simon tu dia memang dia kenal, dah kenal lah. Tapi Amin tu first time dia jumpa. So bercerita lah Amin. Lepas tu cerita pasal Aunty Lily. Dia pun cerita lah hal dia semua. Yalah, yang sepentingnya dia nak tahu cerita kita, bukan kita nak tahu cerita dia. Sebab tujuan datang tu nak berkenalan dengan kawan-kawan sahabat baru ni, saudara-saudara baru. Lepas tu cerita sampai cerita Joshua, sampailah cerita Don. Sampai cerita Don. Sebab masa tu Don dah balik, kita pun tak ada berita lagi lah. Sebab mungkin masa tu mungkin Don dah pergi ni ke England, ke London. Jadi tu dia datang. So ceritalah borak-borak. Tu saya, sebelah saya Haji Kamarudin, Simon, Amin. Lepas tu sebelah kiri saya ketua dia lah, Lan, Hadi ada, Zul ada, siapa lagi, banyak lah. 6 sini. So ada tengah berat cerita. Lepas tu adik kepada ketua ni cakap, wah abang Hamaizan ni hebat lah. Hebat apa dia, cakap dia. Mana dia hebat, biasa je ni, ini bukan apa, cakap dia. Abang tahu tak bang, abang sedar tak? Sedar? Pasal apa dia, apa nak cakap ni? Abang tengok hari ni? Tengoklah. Okey, memanglah tengok tu. Hari ni kita ada, termasuk abang kita ada 13. So abang kena ingat, tahu dia cakap, abang ni Islamkan orang nama-nama yang ada dalam Bible. Saya terdiam lah. Lepas tu Ajun, Zul tu kita punya Ajun. Ya bang, ada ni bang, dia cakap,
Semua nama-nama ni, semua nama-nama cerita dia cakap, cerita Jesus. Jesus makan dia last supper. Last supper 13 tau. Masuk dia. Cakap, ya itulah supper. Cakap, kita tengah hari. Bang, dia cakap, ini first lunch lah bang, dia cakap. Allahu Akbar. That one, I don't know lah. Saya tak boleh nak cerita apa. Tapi ini coincidence lah ni. Cakap dia, coincidence saja. Tak apa. Kita tak payah cerita ni. Tak cerita ni. Yang penting sekali, you all dah ada tang sini. You dah kenal semua. Alhamdulillah, we are friends lah, cakap dia. Terus potongnya tu. Tak nak cerita-cerita panjang-panjang. Nanti kan kita tak... Menyalahi kita susah. Cakap, no. Sekarang ni, kita ni concentrate. Sebab you all datang, nak jumpa, nak kenal. Dah lama tak jumpa. Kita settle ni. Apa agenda kita malam ni macam mana? Petang-petang ni semua dah sampai. Kawan tu baru dia cerita. Ada yang pergi shopping lah. Ada pergi makan masuri lah. Okey. So, tu dia cakap. Bang, malam ni kita jemaah bang. Boleh, tak ada masalah. Pukul apa ni? Dia maghrib lah. Okey. Masa tu Aunty Lily ada. Tapi Aunty Lily hari tu tak datang. Aunty Lily, dia dah sampai tapi dia duduk rumah. Dia tak datang. Dia tak datang hari tu. Dia ada kat rumah. Okey. So, itu dia cakap. Simon cakap, Aunty Lily pun ada. So, bila kita cakap malam ni nak datang untuk kita nak jemaah sama-sama. So, dia akan bawa Aunty Lily lah. Cakap, okey, bawa je. So, jadi beritahulah kemudian, Din, kita dapatkan bilik. I dah dapatkan bilik tu. Bilik tu memang besar, dia cakap. Boleh, ramai lah boleh muat. So, kita boleh convert lah untuk kita jemaah. Sebab apa dia connecting room. Lepas tu dapatkan macam family suite tu. Jadi kita di situ lah. So kita cakap lah, okey, kan maghrib kan masing-masing kena datang awal lah. Jadi kita boleh solat ramai-ramai. Cakap, okey lah. Nanti kan petang, kita yang tu. So ni kita makan lah. Makan sebagainya tu. Cakap, dah makan tu, cakap tak apa. Nanti petang kan kita jumpa lah. Maghrib kan. Jadi saya datang. So kita ni. Kita jemaah sama-sama. Okey lah. So dah makan semua tu. So kita pun balik lah. I pun balik. Dia pun masuk bilik semua. So dia akan tunggulah kawan dia lain. So sampai petang tu, okey lah. Saya pun saya dari rumah dalam pukul 6.30 kot. Sebab yalah anak dia saya ada yang sekolah petang tu, saya kena selesaikan lah. So 6.30 saya pun keluar dari rumah dekat Warna Petung Malai. Warna Petung Malai bukan setengah jam lah. Itu tengok driving kan setengah jam. Jadi saya pun drive sana. Dah sampai sana. So, okey lah. Tengok sampai sana cuaca mendung lah. Cuaca mendung. Alamak, saya cakap, Allah Akbar. Tak apalah, hujan nak buat macam mana kan. So, saya pun sampai sana. Parking kereta masuk. Hujan dah mula dah rintik kenyai-kenyai. Tapi saya tak nampak lagi kereta Simon. Saya cakap, mana Simon kereta tak ada? Saya cakap, Simon kereta tak ada. Okey lah, tak apalah. So, saya cakap pun, saya dah tahu nombor bilik tu. Saya pun naik atas. Sampai atas pun, yalah, dari 6.30 nak sampai sana, 6.45 sampai sana dah kat 7 suku. So, sampai sana, maghrib pun dah nak masuk. So, bila sampai sana, masuk bilik, Amin ikut saya. Lepas tu, masuk pun, saya tengok penuh lah. Depan tu, Lan Imam, lepas tu dia orang semua. Jadi saya dapatlah duduk saf yang belakang. Dia cakap duduk depan. Tak apa. Carry on, cakap tak apa. Sebab kita tak payah. Dah rezeki saya kat sini. Jadi saya di belakang sekali. Amin saya. Tapi saya galat lah hati. Sebab hujan dah sampai, sama tak sampai lagi. Jadi kita pun solat lah. Solat maghrib bersama. Lepas sembahyang maghrib semua habis, semua doa semua ni. Lepas tu kita cerita, kita terus sambung ke isyak. Sebab hari hujan, dah mula hujan lebat. Lepas tu dah masuk isyak tu, itu baru heavy lah. Memang peti lah, sambung menyambung. Memang kuat. Lepas tu kita tengok pun kat luar tu ombak pun dah besar. Okeylah, kita carry on lah, kita punya isyak. Kita dah habis isyak je. Okey, hujan selebat-lebatnya kita tengok dengan angin.
Bila kita tengok dengan angin tu, kita tengok Allah Akbar. Air dah naik sampai ke boardwalk. Air dah naik. Dan kerusi-kerusi yang dekat bawah tu, sebab kat bawah tu semua kerusi plastik. Dah berterbang lah. Terbang semua. So, yang coffee house terpaksa tutup, Judgement pun tutup. Sebab hujan terlampau kuat. Dengan angin sekali. Berombak. Memanglah hari tu kita cakap Allahu Akbar, apalah ni. Apalah petunjuk dia, kita pun tak tahu. I pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Jadi bila dah habis tu, jadi kita pun dah pukul berapa, hujan lagi. Dah lepas isyak pun dah lapar kan, dia maghrib, isyak pun dah lapar. Judgement tutup. Coffee house pun tutup. So kemudian cakap, tak apalah, kita tunggu reda sikit. Dia cakap dah reda sekarang, barulah kita boleh turun. So kemudian pun pergi check, turun bawah. So kemudian cakap bila dia turun bawah, baru kemudian tengok Simon, Aunty Lily, John Andrew ada kat situ. Cakap, apa dia tak naik bilik? Dia tak tahu bilik mana, dia tak tahu nak cari kat bilik mana. Cakap, tak apalah, tak ada rezeki dia. Dia cakap tak apa. Okeylah. Jadi bila hujan dah reda lah, 10:30 hujan reda. Barulah kita turunlah. Kita tak ikut jalan luar, kita ikut in between the room. Dari bilik tu, in between the room, baru sampai kat main lobby dia, baru kita turun, baru sampai kat dia punya coffee house. So kita ikut tu lah, semua turun tu. Itulah mulanya, bila kita cerita, dah makan semua, okeylah. Tak bercerita banyak, cakap dia. Jadi yang saya kesal sebab Simon tak dapat join kita untuk kita punya Maghrib prayers dengan kita punya isyak, dan apa yang kita cerita dia miss lah. Tapi tak apalah. Tapi saya tengok hari tu dia tak dapat tu, dia rasa macam kesal lah. Mama Mariam pun kesal lah. Tapi nak buat macam mana, because of heavy rain, cakap dia kan. Tak apalah, cakap dia, tak ada rezeki mama. So tak apa, cakap dia. Lagipun kita tadi ada buat di jemaah je lah, prayers ramai-ramai, cakap dia. Okeylah, cakap dah makan semua. Okey, baliklah semua. Simon balik rumah semua. So I join dia sekejap. Dan sebab apa, the next day tu dia nak balik morning. So tu je lah, dia cakap tak apalah, insyaAllah ada kesempatan besok kita jumpa lah, cakap dia. So besok pagi I tak dapat nak hantar you ke JT, cakap dia, because pagi I nak kena selesaikan a few things, nak pergi sekolah anak semua nanti. Tak apa, dia cakap besok pagi kita akan ambil kereta, sebab dia sewa kereta. So kita akan terus pergi JT. Dan tak apalah, kita balik lah, cakap. Tak apa, terima kasih datang lah, cakap. So kita salam lah semua. So habislah cerita tu. Habis cerita tu, dan bila dia balik, okeylah, kita masih keep on calling lah. So masing-masing pun dah tahu, cakap dia, kalau apa-apa hal besok BKL, call lah dia orang, cakap dia, boleh tolong tak. Ya, kan kawan kan. So habislah kisah cerita kawan ni. So I dah beritahu you tadi macam mana I dapat alih besar, alih kecil, pasal apa semua, I dah beritahu. So pas ni kita nak beralih sambung cerita Don Fraser. Cerita Don Fraser balik, sebab dia dah balik ke dia dah pergi London. Di London 1 minggu. After that 2 minggu baru dia balik ke New Zealand. Bila dia cerita dia balik New Zealand, okey. Setelah tu dia tak tahu, mungkin dah tak tahulah, minggu lepas tu dia balik lah. Dia balik tu dia beritahu I, dia beritahu sekarang dia dah ada kat New Zealand, dia dah ada kat rumah, dekat tempat dia lah, kat tempat dia KT. Dia dah balik. So yalah, dia dah lama, lama jugalah dia pergi, almost a month. Kat Singapura, dari Singapura pergi Zurich 6-7 hari, lepas tu datang balik Langkawi dekat seminggu, lepas tu dekat anak dia Scott 1 minggu, dan balik. So about 1 month lah. So dia cakap dia punya ubat pun dah nak habis. So lagipun dia kena buat monthly checking. So dia cakap, so this week, maybe tomorrow or day after tomorrow, I got to check my appointment. So I need to go and see the doctors to get my medication, dia cakap.
Sebab dia Alhamdulillah dia ingat lah, dia sampai tu dia ingat kita kan. I mean, hati dia dah ingat lah, dia ingat Langkawi, dia ingat Allah. Tu I fikir macam tu lah. So I cakap thank you Don for calling. Alhamdulillah, tanya dia how is your trip with your son. Semua cakap okay lah. Tapi dia tak dapat cari Al-Quran lagi dah. Dia cakap tapi dia janji lah I'll go to Auckland. Dia cakap I will look for that Al-Quran for my own references. Dia cakap that is good lah Don. Dia cakap dia that is for your own good. So if you start early it's better, so that you know. Ya dia cakap. So itulah. So okay lah. So we just cut off the line lah. Lepas tu I say okay, take good care. If anything just let us know. Okay, bye. Say bye lah. So dah lepas 2 hari tu I pun dapat call dari Don. Dia hello, yes Don. Ya. Assalamualaikum. Macam tu dia cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang kita dengar. Cakap Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Don. How is your day? Dia tak cakap apa lah. Dia diam je. So dia cakap I've got a good news. You got a good news? What news do you have? You want to share with me? I can't believe it lah Hizan cakap. Aku pening lah. Bila dia cakap macam tu kan, I can't believe it. What happened dia cakap dia? I did my routine medical check-up since I came back from London. So as I told you the other day that I'm going to see a doctor just to take all my medication, and I do some we have to do the checking. Yalah, sebab apa dia kena buat checking biar rutin lah. So what is the result? This is what I want to share with you. What is it? According to the report, this is really miracle to me, and I don't believe this. Okay, I said, what is it? The doctor said, my tumor is gone. Say it again. The tumor is not there anymore. Gone. Allahu Akbar. Are you sure, Don? This is what the doctor said on my visit there. So this is the first round. So today, after the report, they said yes. So they will make another round of checking, thorough check with all the scanning to reconfirm that the answer is positive, to say that the tumor is gone. So, Alhamdulillah. Okay. So have you gone through all the checking? Yeah. So now I'm waiting for the result. And the first result is very positive, as I told you. But this one, after all the specialists have examined me through with the scanning, the MRI, everything I went through. So I think I will get the result by the latest is by tomorrow. So hopefully, pray for me. I hope. Okay. So I cakap dia, okay, Don, okay. You call me tomorrow. Dia cakap cuma besok baru dapat betul-betul confirmation dari pakar-pakar mengatakan sama ada dia punya scanning yang pertama tu benar atau tidak, atau benda tu masih ada lagi, ataupun ada salah imaging ke apa, tak tahu. Dia cakap keputusan sebenar akan disahkan besok oleh pakar-pakar lah. You bayanglah kau pakar otak ni, pakar tumor ni, dia ramai lah, sebab dia akan tengok kan dia punya, daripada dia punya X-ray lah, dia tengok MRI tu macam mana, dia tahulah, kita tak tahu kan. So dia cakap tomorrow lah.
okay lah, kita pun doa juga. No, just pray to God. Hopefully everything is fine. Cakap dia. Okay lah. Lepas tu the next day tu, dia call I. Izan, hello, yeah, yes. I hope I will listen a very good news today. Izan, I have a good news for me and for you all. Thank to God, thank Allah. Dengar macam tu ada, dah rasa dah. Please confirm. Yes, my tumor is gone. I pun juga Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cakap dia. With all the tests, it's confirmed by all the specialists, by the specialist doctors that doing the checking on my head, on my tumor. It's confirmed the thing is no longer there. And all the doctors stand and they doesn't know what to say. Where is the tumor gone to? They don't know. Out of sudden, it's not there. Before this, last month before I came in, because we make a monthly routine, the thing is there. But now it's not there. Allah, dia cakap. Dia sebutlah Allah, Allah. Macam itulah kan, orang putih pelat sebut tak kerti kan. Allah cakap. Okay. So Izan, what shall I do now? Dia cakap. Wah. If that is the case, if you ask me, if you want to say thank to God, you come to Langkawi, cakap dia. You come to Langkawi. You bayanglah, baru balik kot. Tak sampai seminggu. Sini, pergi satu minggu, pergi duduk London, lepas tu pergi sana, lepas tu pergi jumpa doktor. Let's say habis 2-3 hari ataupun 4 hari, nak kena datang balik. Banyak kos tu, tapi tak apalah, dia duit banyak kan. Tapi kerja-kerja dia. Dia cakap, okay Izan, you give me a week. Dia cakap I give me a week. I try to settle all my works here that I left behind. So I will arrange with all the workers, the contractors. I'll make arrangement everything. Then I'll let you know. Definitely I'll come to Langkawi. Definitely, that is my promise. Tu dia cakap, thank God, dia cakap. So now I wanted to see you all. I'm very eager to see you all. I want eager to see you, Izan. Alhamdulillah. But don't forget, please pray to God. Pray to Allah. Say thank you. Say thank you to God. I will. So, okay lah. So, I cakap, Don, take care. Anything, let me know when you are coming down. Okay. So, kita pun offline lah. Apa lagi? Orang yang pertama I beritahu adalah isteri I. I beritahu, Ma. Ya, kat rumah kan? Ma, Alhamdulillah, Ma. Pasal apa, Ma? Don dah pergi checking, Ma. Tumor dah hilang, dah tak ada, Ma. Allahu Akbar. Nangis lah. Sebab kita kenal kan. Nangis, Alhamdulillah. I tak nangis lah. Gembira lah kan. Seronok kan. So, dia cakap, Alhamdulillah. Sebab akan terbayang balik lah sebab kita jumpa dia kan. Kita jumpa dia keadaan macam tu. Suddenly, dia beritahu kita, ni, tumor dah tak ada. Dan dia cakap, tak apalah. I nak beritahu Kamaruddin. I nak beritahu Amin. Nak beritahu Simon. Beritahu geng-geng KL lah. So, I beritahu Kamaruddin. Dia cakap, Kamaruddin, Alhamdulillah, I just got, I baru dapat call dari Don. Dia dapat checking semua. Alhamdulillah, miracle terjadi kepada dia lah. Miracle jadi kat dia. Tumor dia dah tak ada dah. Tumor tak ada. Confirm by all the specialist doctor tu. Alhamdulillah. Semua kita cakap. Dekat Simon pun cakap macam tu. Dekat Amin yang cakap macam tu. Kat grup KL pun cakap macam tu. So semua cakap Alhamdulillah. Tu I beritahu pada dia lah. Don cakap dia akan datang Langkawi lah. So I beritahu dia, just prepare lah. Tak tahu bila lah. Dia cakap dia nak selesaikan kerja-kerja dulu dan dia come to Langkawi. Okay lah. So saya berhenti kat sini lah. 49 minit dah. Tak apa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya akan sambung InsyaAllah besok kot. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين